Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min lisanana yafqahu qawlana. Yang dihormati Tuan Imam Ahli Jawatan Kuasa Surau, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama mengatur rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan asbab selawatnya kita menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Allah memberikan segala hajat dan setiap apa yang kita buat ini didampahkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Pada waktu ini banyaknya orang beramal bukan kerana Allah Subhanahu wa taala, tapi semua kita beramal kerana asbab ataupun kaifiat apa-apa yang kita suka dengar, apa-apa yang kita suka baca, bukan kerana asbab untuk nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab disebut di dalam riwayat hadis sahih mengatakan setiap hamba Allah itu apabila dia masuk syurga bukan kerana asbab apa yang dia buat ataupun pahala yang dia dapat, tetapi sebenarnya semua itu adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam kitab Hikam, kitab Hikam ini terkenal dengan panggilan kitab tasawuf. Imam Syadzili pernah menyebutkan kalau kita beramal jangan kita merasakan tak tahu kita punya amalan itu diterima ke tidak. Sebab apa? Kadang-kadang setengah kita kalau kita beramal banyak yang dimomok-momokkan, iaitu kita ni tak tahu amalan kita diterima ke tidak. Ini bahaya. Boleh dengan sebab kalau kita takabur, riak, kalau amalan kita ada bercampur yang ada sifat-sifat tu ya. Tapi jangan rasa amalan kita ni tak tahu betul-betul secara umum amalan kita ni Allah terima ke tak. Ini dipanggil dalam kitab Talbis Iblis. Bukan cerita filem Talbis Iblis ni. Ni di kitab. Selari dengan Imam Syadzili pernah menyebutkan di dalam kitab Hikam, karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengatakan apa yang kita buat amalan terima tak terima itu kerja Tuhan. Yang paling penting kita jangan beramal sebab, contohlah, sebab selawat kalau kita amal sekian jadi kaya. Ini kan banyak orang buat macam tu kan. Confirm baca selawat sikit jadi kaya, surah Waqiah kaya. Dia tak beramal kerana Allah. Ini kita takut. Kalau yang macam ni betul, kita tak tahu amalan kita terima ke tak. Sebab kita kena serah bulat-bulat pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu memang macam tu lah trend zaman sekarang kan. Beramal je asal kita nak biar apa yang kita hajat dengan ayat yang kita baca tu sama. Kalau tak, tak payahlah. Sebab tu jadi trend lah orang kaya-kaya zaman sekarang. Minta maaf sebut lah. Orang kaya-kaya sekarang pergi Mekah bukan pergi sebab nak pergi buat ibadah, tapi nak selfie. Selfie ni jadi rukun haji, rukun umrah. Ni betul lah. Dan orang buat sedekah banyaknya. Kalau kita dengar, cuba dengar-dengar dalam viral, kena banyakkan sedekah. Sebab apa? Nak jadi kaya kena banyak sedekah. Kok pula? Ini betul Jangan tunggu kaya baru nak sedekah. Biar sedekah daripada miskin. Betul. Tapi hujungnya intinya apa? Banyakkan sedekah kalau kita nak banyak duit. Ya tak betul tu. Kalau kita ngaji, biar ada tasawufnya. Betul-betul lah. Tapi
Nak tasawuf betul kena ada tasawuf, tapi jangan tersalah tasawuf. Maknanya apa amalan dalam kitab hikam menyebutkan kita buat biar apa yang kita nak itu semua Allah terima, dan jangan fikir amalan kita Allah terima ke tak. Itu semua kerja Allah. Sebab Imam Syadzili mengatakan, mana mungkin kalau kita sujud, mana mungkin kalau kita buat amal soleh, waktu amal soleh kita tengah buat tu Allah izinkan kita dosa, ataupun Allah izinkan kita tak dapat apa-apa, dia rugi. Lama-lama orang buat ibadah, dia akan datang dia punya perasaan negatif. Jahat dia. Allah ni agak-agak ni tak terima amalan aku. Aku dulu jahat, curi buah rambutan, nyolong buah kat tokong. Contoh. Ni contohlah. Jadi mudah-mudahan asbab kita selawat, amal soleh dan semua kita niatkan hanya kerana Allah itu, semuanya itu menjadi asbab untuk kita masuk syurga insya-Allah. Jadi pada pagi ini kita akan seperti biasa masuk di dalam perbincangan dan perkongsian Israfil alaihissalam, seterusnya peristiwa hari kiamat. Jadi seperti yang kita tahu, yang biasa disebutkan, ketika mana peristiwa-peristiwa ada kesinambungan dengan cerita yang ada, yang Allah letakkan sebagai kayu ukur kita untuk merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kiamat pun sama. Malaikat pun sama. Sebab apa Allah cipta malaikat? Sebab nak tunjuk kebesaran. Sebab apa kita sembahyang? Nak kita rasa kebesaran. Sehingga kan Allah muliakan. Walaupun Allah nak tunjukkan kebesaran dia dalam ibadah, tapi nak tak nak Allah cerita juga, Allah puji. Iaitu walaqad karramna bani Adam. Macam mana pun Allah nak tunjukkan kebesaran melalui manusia ke jin kena ibadah pada Allah, tapi Allah tetap puji makhluk yang bernama manusia. Hebat kita ni, Allah puji. Tu surah Al-Isra juzuk yang ke-15. Macam mana pun kita beribadah pada Allah, tetap Allah puji kita. Nak tunjukkan bahawa manusia ini bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa. Kita adalah orang yang sangat-sangat mudah mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Walaupun statusnya wa ma khalaqtul jinna wal in. Allah sebut nama jin dulu. Kalau ikut teorinya betul lah. Kenapa? Sebab jin yang Allah jadikan. Siapa? Iblis. Tapi macam mana pun Allah muliakan makhluk manusia. Kerana apa yang disebutkan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang dipuji itu ada sebabnya. Sebab itu Allah jadikan kiamat pun ada sebabnya. Tajuk keadaan kehidupan di muka bumi ketika terjadinya tiupan kebinasaan. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah kehidupan dunia ini berakhir dengan kebinasaan, iaitu binasanya keseluruhan alam semesta. Tidak kekal sesuatu pun melainkan Allah yang Maha Kuasa, Sang Raja, Sang Maha Perkasa. Sehinggalah Allah mengizinkan malaikat Israfil alaihi salam untuk meniupkan sangkakala untuk kali yang kedua, iaitu tiupan kebangkitan hidup semula dan hisab. Ini telah kita sama-sama kongsikan pada pertemuan yang lepas. Tiupan sangkakala dalam riwayat yang masyhur ada dua, dan sebahagian riwayat pandangan yang kecil ataupun yang tak masyhur ada tiga. Pertama, tiup untuk matikan. Yang kedua, tiup untuk kali yang kedua untuk turunkan hujan, iaitu air susu. Wallahu a'lam. Dan yang ketiga, Allah tiupkan untuk bangunkan semula dan terus menghadap Allah di padang mahsyar. Dan satu riwayat yang masyhur, iaitu Allah perintahkan malaikat Israfil untuk tiup bagi tahu mati semua. Dan yang kedua, dan hidup. Ini kita
tak tahu yang mana satu, wallahu alam. Tapi yang kita wajib yakin dalam kaedah ilmu tauhid, kena yakin mesti ada. Tak kira berapa kali lah. 2 kali ke 3 kali tu disebut dalam riwayat hadis, ada. Maknanya kita wajib yakin ada tiupan sangkakala dan ada hari kiamat. Kenapa? Kalau kita dengar ataupun kita baca dalam Quran, majoriti tafsirannya adalah dia akan cerita juga hari kiamat. Sebab orang nak bagi takut jangan buat dosa. Sebab orang yang namanya manusia ini, maka nat mahasinuhu masawi. Dalam kitab Atha'illah As-Sakandari juga Imam Ibnu Atha'illah menyebut dalam kitab Hikam. Manusia ni orang kalau yang buat baik pun ada salah. Falaulah mahasinu maswiyan. Apabila dia buat salah, lagilah memang ada salah. Itulah manusia. Nak tunjukkan bahawa Allah nak bagi tahu hari kiamat ni untuk bagi tahu jangan buat salah. Supaya manusia kalau ada buat salah pun ada taubatnya. Dan majoriti disebutkan antara banyaknya cerita kiamat dan juga cerita-cerita kejahatan manusia. Untuk apa? Untuk kembali balik pada apa yang diceritakan akan ada peristiwa kiamat. Tapi orang kafir tak percaya. Sebab itu di dalam kebanyakan setiap surah, siapa-siapa yang rajin buka tafsir cuba tengok. Majoriti setiap surah akan ada cerita orang buat jahat. Apa yang paling banyak orang buat jahat? Businessman. Ya aku tak tipu betul ni. Apa orang bisnes suka buat? Mengurangkan timbangan. Ini betul ya? Majoriti ayat dalam surah-surah yang ada, kecuali surah-surah pendek lah. Surah-surah panjang cuba buka. Sampaikan surah Al-Muluk 30 ayat pun ada cerita. Berkenaan orang ataupun manusia ni, Allah nak tegur supaya ingat. Nanti ada kiamat. Kenapa? Orang buat jahat. Apa buat jahat tu? Tipu timbangan. Sampaikan nama satu surah yang khusus untuk orang businessman. Apa dia? Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin ni orang yang suka berat. Timbangannya salah. Pemberat timbang yang salah tu macam mana? Timbangnya tu dia beratkan untuk apa? Beratkan. Direngankan dengan cara diletaklah apa-apa. Supaya kalau makanan ke apa-apa ditimbang jadi ringan. Casnya nanti boleh dia tukar. Ataupun dia beratkan supaya pemberat tu jadi cepat berat, makanan yang letak ni tu sikit. Kan jam tu berlaku. Majoriti. Sebab itu nak jadi orang berniaga ni kena hati-hati. Sebab ini banyak disebut. Bukan semua businessman lah, tak. Tapi orang yang banyak berkaitnya dengan urusan-urusan yang menggunakan timbangan. Businessman semua majoriti guna timbangan. Semen, sayur. Semua kalau pergi kedai runcit, mesti ada timbangan. Ada, confirm. Timbang daging, timbang sayur. Semua ada. Nak tunjukkan bahawa jangan berat timbangan yang salah. Sebab itu, semua kaedah-kaedah yang Allah tunjukkan, tak kira lah buat kiamat ke, buat syurga neraka ke, semua nak bagi tahu supaya Rasulullah SAW jangan bagi tahu yang seronok-seronok aja. Bagi tahu ada kiamat supaya orang jahat, orang kafir ni jangan suka-suka buat menipu, buat jahat. Itu antara yang disebutkan. Peristiwa kiamat itu antara salah satunya. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra
فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Dan tiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah. Lalu ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka, iaitu makhluk Allah, berdiri menunggu keputusan masing-masing. Ini dalam riwayat surah Az-Zumar ayat yang ke-68, juzuk yang ke-26. Menyebutkan ketika masyhurnya riwayat iaitu 2 kali. Pertama mati semua makhluk, yang kedua Allah bangunkan. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam riwayat hadis sahih yang berikutnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Umar ini dia antara sahabat yang banyak merawikan hadis, termasuk hadis-hadis akhir zaman dan juga termasuk hadis-hadis berkenaan hukum hakam fiqh, dan sehingga kan diletakkan dalam kitab Siyaru A'lami An-Nubala dan banyak kisah-kisah qasas sahabat berkenaan dengan 3 nama, termasuk Ibnu Umar, Sayyidina Abdullah bin Umar, Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas. Tiga-tiga sahabat ini julukan bagi zaman sahabat adalah 3 orang yang akan sentiasa dicari ataupun akan dirujuk oleh sahabat. Dalam kata lain, sebelum zaman imam-imam mazhab pun, 3 sahabat ni selepas Nabi meninggal, semua orang akan cari untuk nak tahu hukum hakam yang mereka tak tahu macam mana nak buat. Kalau kita kan mazhab kan, mazhab Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi dan juga Maliki. Tapi ramai orang tak suka pula. Mana boleh ada mazhab? Zaman Nabi tak ada mazhab. Itu tak betul. Sedangkan zaman selepas Nabi mangkat ataupun Nabi wafat, 3 sahabat ni sentiasa orang cari. Kalau tak tahu hukum, sebab kemahiran berfikir dan menghukum menggunakan kaedah ayat suci, Al-Quran dan juga hadis. Zaman dulu ada orang ikut sahabat, iaitu taklid. Sama macam kita, taklid dengan mazhab, pegang dengan mazhab. Tapi zaman kita banyak cabaran lah. Orang kata mazhab tak boleh, sedangkan zaman sahabat pun ada, cuma tak ada mazhab Imam Ibnu Umar je tak ada. Mustahil lah kan. Secara logiknya kalau kita tanya, engkau mengaji belajar dengan siapa? Terus orang tu cakap, aku belajar terus daripada Rasulullah. Ngapusi wang tu. Orang Jawa kata tu confirm menipu tu. Ada orang kata belajar terus dengan Nabi, tak ada. Itu menipu. Belajar mesti daripada tok guru, ustaz-ustaz surau masjid dulu kan, contohlah. Sampailah betul-betul nasabnya mungkin itu sanad daripada Rasul je. Tapi kalau dia belajar terus ke Rasulullah tu menipu tu. Sama juga kita nak tahu hukum daripada siapa? Daripada ustaz lah. Walaupun ustaz tu kampung ke, tak kira ustaz kampung bandar, tak kira. Itu nak tunjukkan di situ. Ini riwayatnya siapa? Sayyidina Abdullah bin Umar yang dipanggil Ibnu Umar. Ketika mana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Dajjal akan keluar mendatangi umatku. Di bumi ini ia akan tinggal selama 40. Aku tidak tahu apakah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah mengutus Isa ibn Maryam yang rupa parasnya seperti Urwah bin Mas'ud. Isa ibn Maryam akan mencari Dajjal dan membunuhnya. Ini dicerita peristiwa ketika sebelum malaikat Israfil meniup sangkakala, maknanya waktu ni antara diambang kiamat lah. Itu lebih kurang macam tu. Kita pernah juga sebut sebelum ni hadis yang mengatakan tak ada orang yang Islam waktu tiupan sangkakala. Maknanya zaman Nabi Isa turun ni masih lagi ada Islam.
Ada riwayat hadis mengatakan waktu malaikat tiup sangkakala yang pertama, tak ada orang Islam. Walaupun yang dia boleh sebut la ilaha illallah tapi tak sembahyang, tak baca Quran. Walaupun Islamnya macam tu, Allah akan matikan dulu. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Hadis sahih. Faham maksudnya? Itu senanglah. Barang siapa yang menyebut, maknanya yang boleh sebut la ilaha illallah, itu confirm tiket masuk syurga tu. Maknanya jangan kita was-was lah, kita ni masuk neraka ke masuk syurga. Masuk neraka kejap, itu ya mungkin. Tapi na'udzubillah, minta jauh. Maknanya kita boleh sebut la ilaha illallah pun disebut ketika mana dekat waktu nak kiamat, Allah akan matikan juga. Walaupun tak pernah sembahyang, walaupun tak tahu buat ibadah. Tapi dalam hati dia, iman sebesar zarah pun Allah akan matikan. Barulah kiamat. Sebab Allah tak nak bagi orang ada iman tengok kiamat. Allah nak jaga orang yang ada iman sampai kan ke tahap tu. Dan diceritakan zaman ketika mana Nabi Isa turun, iaitu ketika mana dia hanya seorang aja yang boleh bunuh Dajjal. Dajjal ni dia tak takut lah, dia tahu. Yang bunuh dia bukan Imam Mahdi. Kita tak lama dah ni turun. Tunggu je masa. Sebab itu antara riwayat hadis sahih mengatakan tanda-tanda Dajjal turun dia akan berlaku 3 tahun kemarau. Air kurang. Hujan turun tak banyak. 3 tahun kemarau. Kita ni agak-agak sampai tak? Tak tahulah. Tapi nampak macam betul je. Sebab dah masuk musim panas. Tapi ributnya ada lagi. Maknanya masih lagi hujan. Mungkin belum lagi lah kot. Kita ni panas-panas. Tapi ribut ada lagi ya. Maknanya hujan ada lagi. Maknanya insyaAllah mudah-mudahan tangguh lagi lah kot. Wallahu a'lam lah. Jadi disebut dalam riwayat hadis Ibnu Umar mengatakan Dajjal akan datang selama tempoh 40, cuma disebutkan Nabi SAW mengatakan aku tak tahu 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Tapi ada satu riwayat hadis sahih mengatakan 40 hari. Tapi tempohnya 1 hari pertama dalam waktu Dajjal mula muncul dan mengaku dia tu Dajjal dan dia mengaku dia tu Nabi Isa. Dajjal ni kurang ajar, dia mengaku dah lah, dia kata dia Dajjal tapi dia mengaku juga dia Nabi Isa. Dia panggil anak Al-Masih. Aku boleh hidupkan orang mati. Dia mengaku dia Nabi Isa. Tapi ada juga yang pengaruh tu. Dalam mukanya buruk, dalam riwayat hadis sahih mengatakan mata kanannya buta dan terkeluar sedikit. Terbujul lah macam tu. Wallahu alam macam mana. Mukanya buruk macam tu pun orang mengaku. Orang ikut juga. Padahal kalau nak mengaku Nabi, agak-agak lah mata dia lah buta. Sebab dalam kaedah Jauharah At-Tauhid, dalam kitab Tauhid mengatakan Nabi ni dinafikan sifat mustahil dia. Orang boleh jauh. Ataupun muka dia menyebabkan orang takut. Antaranya apa? Buta. Nabi-Nabi tak ada sifat buta. Itu sifat mustahil. Sebab Allah nak jaga bahawa Nabi ni orang tak boleh takut. Orang mesti dekat. Muka mesti handsome. Dajjal matanya terkeluar. Dalam riwayat matanya buta, sebelah kanan dan terbujul matanya. Dia keluar dalam tempoh 40 hari, tapi hari pertama dalam riwayat hadis yang ada disebutkan riwayat yang lain mengatakan suatu hari pertama menyamai 1 tahun 360 hari. Wallahu ta'ala alam. Seterusnya, kemudian manusia akan hidup selama 7 tahun. Tidak ada permusuhan di antara sesiapa pun. Kemudian Allah mengirimkan angin yang dingin dari arah selatan. Sehingga tidak ada di muka bumi ini seorang pun yang dalam hatinya kebaikan atau keimanan sebesar biji sawi ataupun zarah. Iaitu pastinya
angin itu akan mencabut nyawa. Lepas Nabi Isa meninggal, dalam riwayat Nabi Isa lepas bunuh Dajjal, dia akan hidup selama 40 tahun lagi. Sampailah dia berkahwin dengan umat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam setengah riwayat hadis, Nabi Isa dah kahwin, ada 4 orang anak pula tu. Sebab dulu Nabi Isa tak kahwin. Dia panggil Azub. Azub ni dia bujang. Azub adalah bujang. Waktu dia diangkat oleh Allah ke langit yang pertama. Lalu dia turun Azub lagi. Iaitu istilah Arabnya bujang. Tak kahwin lagi. Jadi pada waktu tu, dia selepas bunuh Dajjal, amanlah dalam riwayat 40 tahun sampailah meninggalnya Nabi Isa alaihissalam. Selepas itu 7 tahun lagi, dalam riwayatnya dalam tempoh 40 tahun, 7 tahun tu termasuk. 40 tahun, 7 tahun tu termasuk dalam tempoh 40 tahun. Pada waktu itu aman damai apabila ketika mana pemerintahan Nabi Isa. Lalu akan berlaku selepas itu angin datang untuk mematikan orang-orang yang baik macam aku sebut tadi dah. Sebesar zarah pun ada iman kita dalam hati, Allah akan matikan kita kerana penghormatan terakhir bagi orang yang ada iman. Tapi jangan kita pandai la ilaha illallah, malas sembahyang, tak payah sembahyang. Tak payah. Wis orang teko surau. Tak payah datang surau, tak payah. Ya, jangan macam tu. Tak boleh pula kalau kita dah tahu hadis ni, dah kata siapa yang pandai la ilaha illallah masuk syurga, ya aku tak payah datang surau. Tak payah datang sembahyang Jumaat, tak payah datang kuliah. Tak betul tu. Ini nak tunjukkan bahawa masa tu. Sebab kita ni jangan atas takdir yang kita hidup ya. Mentang-mentang kita ni malas, kita kata kat orang, kenapa engkau malah datang masjid? Ya takdir aku macam ni, tak betul tu. Itu jadi orang Mu'tazilah tu. Mu'tazilah ni ajaran sesat ya. Dan memang takdir aku pembunuh, ya tak payahlah berubah. Ya aku membunuh. Aku pencuri. Buat apa? Nah, memang takdir aku macam ni, buat apa aku nak jadi baik? Tak betul tu. Sebab kita qada dan qadar ini ada yang disebutkan. Qadarnya Allah tu ada 2. Yang pertama, kita tak ditakdirkan untuk merubah sesuatu. Ada pun yang kedua, ada lagi yang dipanggil takdir, yang Allah izinkan. Dalam istilahnya, Allah tahu kita apa yang kita buat baik, buat jahat, semua Allah tahu sejak azali. Tapi disebutkan takdir dalam ikhtiar kita. Kita boleh jadi baik atas ikhtiar kita. Benda yang kita buat boleh merubah takdir, iaitu ketika mana apa yang kita buat ini boleh menyebabkan sesuatu boleh berubah. Hingga kan jika seorang itu masuk ke dalam perut gunung secara sekali pun, angin itu akan mengejarnya sehingga mematikannya, dan yang berbaki hanyalah manusia paling jahat di muka bumi. Mereka sangat cepat melakukan kejahatan seperti burung, hidup seperti binatang, iaitu binatang buas, tidak mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Lantas syaitan menjelma kepada mereka, lalu berkata, tidakkah kamu mahu mengabulkan permintaan saya? Maka mereka menjawab, apakah yang kamu perintahkan? Lalu syaitan menyuruh mereka menyembah berhala. Padahal ketika itu rezeki mereka melimpah ruah. Kehidupan mereka sangat senang juga mewah. Ini antara yang disebutkan selepas orang baik mati, setiap hari akan ada peluang syaitan-syaitan ini dia menghasut untuk kembali balik zaman jahiliah. Apabila zaman Nabi Isa orang hidup aman damai ikut syariat, pada waktu itu syaitan ini akan keluar dalam bentuk bisikan untuk orang kembali balik buat jahat sebab dah tak ada orang baik dah. Dalam riwayat ketika mana hadis pernah menyebutkan
dekat kawasan Mekah Al-Mukarramah tak ada lagi orang tawaf. Ini tanda-tanda. Tak ada lagi orang tawaf sehinggalah hanya binatang aja yang datang. Menunjukkan bahawa manusia dah tak tahu buat baik dah. Sebab semua dah mati. Akan sampai satu masa Mekah dan juga Madinah tak ada orang buat ibadah. Sampaikan hanya binatang sahaja. Dan dalam riwayat mengatakan sebelum kiamat ataupun tiupan sangkakala berlaku, orang kulit hitam kafir, bangsa-bangsa kulit hitam yang kafir, Allah akan utuskan untuk merosak dan menghancurkan Kaabah di Mekah nanti. Ini ada dalam riwayat hadis sahih. Maka aku sebut zaman sekarang ni Allah tak izin lagi Kaabah Mekah Madinah Allah hancurkan, tak boleh. Tapi sampai satu masa Allah akan izinkan juga. Dan malaikat tak jaga dah. Sekarang ni malaikat jaga. Dajjal tak boleh masuk. Orang jahat tak boleh masuk. Kemudian ditiup sangkakala. Tidak seorang pun mendengar. Melainkan ia terhoyong-hayang. Orang pertama mendengarnya ialah seorang lelaki yang sedang membersihkan kolam untanya. Ia terus mati dan orang ramai pun mati binasa. Siap Allah bagi tahu dalam hadis ni, mengatakan orang pertama yang dengar tiupan sangkakala tu orang tokek unta lah, lebih kurang macam tu. Orang tengah bersihkan kolam tempat unta dia minum. Maknanya kalau kolam tu besar, tempat unta minum. Nak tunjukkan di sini bahawa siap satu persatu Allah detailkan dengan asbab riwayat hadis Nabi SAW ketika mana perintahnya sangkakala ditiup waktu itu Allah akan binasakan semua makhluk Allah yang jahat waktu itu. Dan pada waktu itulah nak menunjukkan bahawa itulah hari kebangkitan yang tidak ada lagi orang yang baik di muka bumi. Ini kita telah sebutkan sebelum ini. Apabila sebelum tiupan sangkala ditiup adalah waktu itu ketika mana proses matahari telah terbit daripada barat. Lepas matahari terbit daripada barat, Ya'juj Ma'juj keluar habis semua, Dabbah pun keluar. Selepas proses semua itu berlaku, barulah Allah akan tiup sangkakala. Jadi rasanya setakat ini sahajalah pertemuan dan perkongsian kita pada pagi ini. Kita akan sambung lagi pada proses seterusnya, iaitu ketika mana hadis-hadis yang membicarakan berkenaan dengan tiupan sangkakala yang pertama dan yang kedua. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk daripada kelemahan aku sendiri. Hadza wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyin qulubana kama layyanta li Daud al-hadid bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.